Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Sehari lagi kita bertemu dalam satu suasana aman, alhamdulillah, tenteram. Kita tak berperang, kita tak ditimpa musibah. Cukup aman bumi Malaysia ni, nah. Alhamdulillah. Dan bersyukur sangat-sangat atas anugerah Allah. Dalam keamanan ada kesihatan. Kalau aman tapi tak sihat, tak aman juga lah. Dalam keamanan ada kesihatan. Dalam kesihatan ada jemputan. Ada aman, sihat tapi tak terima jemputan. Tak boleh juga lah. Dan bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Allah pilih kita, Allah jemput kita untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu, bermutala'ah ilmu pada pagi ini untuk kita membasmi kejahilan yang bersarang di dada kita, insya-Allah taala. Baik, sebelum saya mulakan majlis, saya nak tanya siapa bulan sudah yang pesan kitab. Ada seorang dia mai kat saya. Mai. Kita dah ada. Ju Mai kat depan. Dia pun bawa satu tu sahaja. Mai ambil. Lambat sekali lagi orang boleh ambil. Baik.
Kita sambung kitab Jauharul Marhub, Munabihatil Qulub, muka surat kitab Rumiyah, muka surat 107. Ha? Tu. Kitab saya muka surat 107. Sama lah. Ada yang beli tak? Semua sama lah. Kaedah berapa? 58. Kaedah. Ada yang guna kitab Jawi lagi? Kitab Jawi muka surat 58. Semua dah dirumikan. Okey lah. Baik, ada satu lagi pengumuman yang mana insya-Allah saya dan sebahagian kecil daripada sahabat-sahabat ukhuwah muslimah kita ni akan bermusafir ke negara Palestin. Kami akan bermusafir ke negara Palestin pada 24 hari bulan. 2 minggu lagi lah. Tak sampai nah. Jadi barang siapa di antara sahabat-sahabat yang berasa nak berinfak untuk rakyat-rakyat Islam di bumi Palestin, bolehlah bagi sumbangan melalui beg. Mana beg ni? Okey. Bubuhlah banyak mana yang nak bubuh. Bukan siapa tahu pun, Allah saja yang tahu. Kalau nak bubuh tangan, mau pulang balik pun tak apa. Dah beg tu lintas depan kita kan. Bubuhlah, jangan tak bubuh tangan. Ya Allah, aku tak ada apa nak bagi Allah. Hanya doalah agar mereka aman dan tenang, bahagia di sana. Okey. Pemberian yang paling berharga adalah doa. Okey. Jangan kecam saya pula, ustazah ni kerja mutip ya. No? Okey, kita sambung terus nah. Sambungan dia dan sabda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Maksudnya, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu, yakni sunat tahiyatul masjid. Ini satu hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, aku dengar sendiri Nabi kata. Walaupun Nabi bukan bercakap depan Abu Hurairah seorang. Nabi bercakap kata-kata ni di hadapan sahabat-sahabat ramai. Ketika ini Nabi sedang baca khutbah. Khutbah Jumaat. Nabi duduk di atas mimbar sedang membaca khutbah Jumaat. Tiba-tiba seorang sahabat yang terlewat datang ke solat Jumaat tu, masuk, Nabi tengah duduk baca khutbah. Siapa dia? Sulaik bin Ghatafan nama dia. Sulaik bin Ghatafan. Dia kelam kabut lah, dia dengar Nabi dah atas mimbar sedang bagi khutbah. Jadi dia sambil berlari-lari, dia masuk terus, dia duduk. Dia duduk. Bila dia duduk, Nabi terus buat syarat. Suruh dia bangun. Nabi kata, bangun. Bersolatlah 2 rakaat, solat tahiyatul masjid, walaupun ketika ini khutbah sedang dijalankan. Khutbah sedang berlangsung. Jadi Sulaik bin Ghatafan ni melangkah ke belakang, cari sedikit ruang. Nabi kata, sembahyang raka'ataini khafif, 2 rakaat yang nipis. Maksud dia yang ringkas, tak payah baca panjang-panjang, tak payah baca surah, ambil yang wajib-wajib saja baca. Kemudian duduklah dan sambunglah mendengar khutbah. Yang ni Nabi pesan. Nabi pesan. Kalau kata hampa masuk ke dalam masjid, jangan duduk. Kan dia kata, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Jangan duduk. Baik.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau siapa duduk, luput. Nah, kalau siapa masuk-masuk, dia duduk. Dia duduk, dia sembang. Apa semua. Lepas tu dia tengok, dia pun sembahyang apa? Oh, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Baru dia bangkit. Kata Imam Syafi'i, luput. Maksud dia, hilang syafaat dia. Syafaat masjid tu. Tapi kalau terlupa, memang jenis kaki sembang. No. Lambat jumpa orang je. Orang pun bersidang, dia pun sama-sama sidang naik. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi kata Imam Maliki, kalau kata kita terlupa, kita masuk dalam masjid, kita duduk terus. Kita tak sembahyang. Kita duduk terus. Duduk, aku patutlah rasa macam ada sesuatu yang tak cukup, tak sempurna. Tak solat lagi. Boleh jika terlupa. Tapi kalau saja pergi duduk, maka hilang syafaat masjid. Apa dia syafaat masjid ni? Baik. Masjid ni dia akan datang di hari kiamat. Semua masjid di atas muka bumi ni. Tak kira lah kecil ke besar ke ramai ke sikit ke. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Membawa penyaksian ke atas hamba-hamba Allah yang pernah bersolat di atas dia dan pernah melakukan tahiyatul masjid di atas dia. Apa maksud tahiyat ni? Penghormatan. Penghormatan kepada masjid. Tahiyat tu maksud dia penghormatan. Bila kita masuk dalam rumah orang, biasanya kita akan bagi salam. Lepas tu dipersilakan oleh tuan rumah baru masuk duduk. Betul tak? Masjid tak ada tuan rumah. Ianya lebih terkenal dengan nama rumah siapa? Ya, rumah Allah. Menghormati masjid itu sebagai rumah Allah. Oh, Allah duduk dalam tu ke? Kan Allah tak mengambil tempat. Tapi bila orang pergi masjid tu orang nak pergi buat ibadat lah. Bukan orang nak pergi main bola tak tu. Kan? Jadi menghormati tempat ibadat, maka kita masuk dengan kita nak bagi salam kat siapa? Dia tak ada tuan rumah. Maka masuklah kita itu dengan penghormatan yang paling tinggi, yakni kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Bukan banyak pun, 2 rakaat sahaja. Tak kiralah tang mana-mana yang kita boleh buat dalam kawasan yang dinamakan masjid, maka bolehlah ianya didirikan. Kemudian kita boleh sambung dengan aktiviti seterusnya. Dia kata di sini, dan apabila duduk ia pada hal lupa dan hampir penceraiannya lama, lupa lama dah, duduk lama dah, dituntuti baginya perbuat akan dia dan berulang-ulang sunat tahiyatul. Kena buat juga. Kalau terlupa, duduk dah lama dah, kira berpisah lama perceraian waktu dia dengan dia sampai pada waktu yang dia sedar tu lama, maka dituntut suruh buat juga sebab dia terlupa. Tapi kalau dia saja luput, ataupun dia macam teragak-agak, nak buat ke tak tahu, luput. Ataupun dia jahil, dia masuk masjid tak pernah pergi masjid. Bila pergi masjid, dia pun pakat sembahyang apa? Sembahyang lah tu. Dia pun sembahyang. Dalam keadaan jahil, tak sah. Solat orang yang jahil tidak sah sebab dia tak tahu. Dia pun sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Macam mana tahiyatul masjid? Sembahyang ni sebenarnya serupa je. Yang berbeza pada niat saja yang berbeza. Hak lain semua serupa. Kecuali lah sedikit perbezaan dalam solat kusuf, yakni gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dia ada 2 rokok, 2 Fatihah, 2 surah, kan? Kalau kata solat lain semua serupa. Walaupun tarawih ada 23 rakaat, serupa tak? Serupa je. Witir ada 3 saja. Hal yang satu pun serupa, bacaan semua sama.
Yang membezakan solat-solat tersebut ialah niat. Okey, permasalahan kita tengok. Biasanya akan berlaku kepada perempuan. Dia ni ambil semayang dah. Datang hari ni kuliah di masjid. Ambil siap-siap ayat semayang lah di rumah. Al-maklum lah kalau nak main, nak merongkai ni bukan sikit punya nak rongkai ni. Tiba-tiba nak keluar daripada rumah, suami kata amboi tak salam pun. Okey, abang kat dia kata ni ada wuduk ni, kami nak pergi semayang di masjid. Sekejap lagi tahiyatul masjid. Selalu boleh salam. Selalu tak pergi masjid. Selalu pergi surau ataupun dewan. Hari ni pasal masuk masjid kami nak semayang. Redha nak? Okey. Okey saja melawak je. Okey, tak apa. Seandainya batal. Kalaulah berlaku batal. Kalau batal dari rumah, bagai dikatalah. Jam dah dekat nak cukup. Memang tak rongkai dah. Kalau rongkai banyak cerita. Kita ni banyak cerita yang kita jumpa kan. Dengan sarung tangan, dengan sarung kaki, dengan anak tudung. Selapis, dua lapis, sekejap lagi tudung, sekejap lagi pin lagi. Banyak cerita tu kan. Tak cerita lagi dia tacak bedok 2-3 lapis tu sekejap lagi. Tak akan susah, lambat. Pergi dah terus. Ataupun memang dia jaga wuduk dia dari rumah sampai depan pintu masjid. Terkentut pula dah. Aduh. Kita ni bila ada wuduk, time tu lah yang dia nak kentut. Kalau tak ada wuduk, dia tak rasa nak kentut. Kalau hak yang kita duk jaga hak terkepit-kepit dalam tu, dia macam nak keluar. Nak keluar. Padahal bukan ada pun perasaan. Jahat perasaan tu. Seandainya berlaku sedemikian, kita berhadas. Berhadas maksud dia batal wuduk lah. Berhadas kecil, orang yang tidak ada wuduk. Masuk dalam masjid ni memang dituntut untuk melakukan solat tahiyatul masjid dalam keadaan berhadas. Okey, ini taklid kepada Imam Hambali. Kata Imam Hambali, jikalau kamu berhadas masuk ke dalam masjid, menyukarkan kamu mendapat air. Kata Imam Hambali susah dapat air. Malaysia ni jangan kata tak susah dapat air. Air berlambak-lambak, Tapi pasal menyusahkan kita, maka memadailah kamu berkata Subhanallah Alhamdulillah, Subhanallah Alhamdulillah, Subhanallah Alhamdulillah, kata Imam Hambali. Ataupun mungkin lebih elok kamu sambung Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian niat i'tikaf. Saja aku beriktikaf di masjid ni kerana Allah Ta'ala. Siapa yang tak niat i'tikaf lagi, niat i'tikaf. Rugi yang tak niat ni. Pala duk berjalan. Macam mana berjalannya waktu, begitulah jalan. Malaikat ni duk tulis je. Pahala istighfar. Siapa yang tak niat lagi pasal niat. Kadang terlupa punyalah berniat syaitan. So maksud kita terlupa. Al-maklum lah nama pun manusia. Okey. Itu kata Imam Hambali. Tetapi pada pendapat Imam Hanafi, dia kata boleh kata. Jikalau kamu dalam keadaan berhadas, menyukarkan kamu untuk berwuduk, maka ucaplah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dan niat i'tikaf. Tapi kalam Imam Hanafi ni tak ada hadis sahih. Dia kalam ulama. Tak ada lagi hadis sahih. Hadis sahih yang jumpa, Nabi pesan, masuk masjid jangan duduk lagi. Kalau dah duduk bersandar, berguling, habis. Okey, baik. Kita masuk masjid. Kan orang perempuan dia banyak cerita kan. Dia ada beg. Dalam beg dia ada stokin. Dia pakai stokin tapi dia tak apa yakin dengan stokin ni. Takut jarang. Dalam beg dia tu ada stokin yang kerap. Yang tebal. Jadi dia nak pakai stokin. Takkan nak pakai sambil berdiri. Tumbang kalau umur-umur kita ni. Kalau budak-budak sekolah tu dia boleh pakai sambil berdiri. Kalau umur tera-tera kita ni. Memang tumbang. Tumbang bukan senang nak bangkit tu. Lagu tumbang pokok tu.
Tumbang dengan akak-akak ni. Bukan senang dia nak panggung balik dah. Lambat jugalah. Itu pun kalau tak patah. Kalau patah mau 3 bulan. Bersimen pula dah. Okey baik. Boleh ke nak duduk? Boleh ke nak duduk? Boleh. Boleh duduk pakai stokin. Mai pula seorang ulama di kalangan sahabat. Hai hang bukan boleh duduk. Hang duduk habis dah tak lebat dah. Habis hang tak lebat dah tahiyatul masjid. Pasal apa hang duduk? Aku duduk pakai stokin. Tak boleh. Rasulullah kata. Sebab dalam hadis sahih ni dia kata. Fala yajlisu, jangan duduk. Pegang hadis ni betul-betul. Tengoklah. Lagu mana cara dia. Dia nak pakai stokin dia. Okey. Ataupun dia memang sembahyang duduk. Dia memang sembahyang duduk. Tapi sembahyang duduk pun permulaan takbiratul ihram dia kena berdiri. Lepas tu dia duduk. Ni yang dikatakan keadaan orang yang musyaqqah ataupun yang susah. Okey baik. Banyak mana yang boleh buat ni tahiyatul masjid? Sebab dia kata berulang-ulang sunat tahiyatul masjid itu sebab berulang-ulang masuk masjid. Katalah ni sahabat-sahabat punya pegangan, sahabat-sahabat Rasulullah punya pegangan. Dia boleh berulang-ulang. Walaupun kita keluar tertinggal barang. Mai dah ke masjid, masuk dalam handphone tinggal dalam kereta. Keluar pergi ambil handphone. Masuk buat pula sunat tahiyatul masjid. Maksud di sini dia kata boleh dilakukan berulang-ulang setiap kali kamu baru masuk masjid. Sebab mengambil kias daripada peristiwa zaman para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sahabat dan Rasulullah akan beriktikaf 10 Ramadan yang terakhir. Dalam bulan Ramadan 10 yang terakhir ni Rasulullah dan para sahabat akan beriktikaf. Dia pun nanti duduk di masjid, tak balik-balik ke rumah. 10 hari. Kita kalau suami pergi duduk masjid, tak balik-balik ke rumah, kita macam dek, paling kain baju dia keluar, jangan balik dah. Pergilah duduk di masjid. Kadang-kadang dapat suami kat kaki masjid pun dia merungut. Dia ni susah nak bawa jalan mana-mana. Nusat lagi asak masuk. Dia nak kena pergi masjid. Maghrib masuk nak kena pergi masjid. Sampai tak boleh nak pergi ke mana-mana. Dia merungut. Walhal kau tu duduk tempat surga dekat dia. Biasalah kita manusia. Kita lebih gemar dengan hidangan dunia. Jalan sikit dengan dia terang. Tak boleh lama ni. Nak masuk waktu dah. Nak kena pergi masjid. Pak hang pun cuti-cuti dah setengah. Dalam buat hang cuti tak pernah sekolah. Habis dia suruh pak tu cuti. Padahal kalau dia redha bapak tu pergi, pahala yang bapak tu dapat dia dapat sama banyak. Andai dikatakan sahabat-sahabat ni sedemikian rupa, ada yang batal. Dia pun duduk dalam masjid kan, lepas tu batal wuduk. Dan berkehendak kepada qadha hajat, nak terkencing ke, nak terberak ke, keluar pergi ambil wuduk ataupun menyelesaikan qadha hajat, nak masuk balik sembahyang pula tahiyatul masjid. Keluar saja, keluar pergi bilik ayak. Kalau zaman kita ni kita kata bilik ayak lah. Zaman Rasulullah dulu dia pun tak ada bilik ayak macam lah ni yang pergi keliling Masjid Nabawi tu ada bilik ayak. Tu pun kita punya tunjai cari, Punya berlambak bilik ayak tu kan dia turun bawah tanah. Nak eskalator turun ke bawah. Pintu punya berlambak-lambak. Orang lagi banyak. Boleh dilakukan secara berulang-ulang walaupun keluar dengan seketika. Itu sunat tahiyatul masjid. Jadi maknanya keluar, masuk balik boleh buat. Terlupa kunci ke terlupa handphone ke, patah balik, masuk balik dalam masjid, boleh buat. Tapi kalau tak buat, dah tak dituntut lagi. Dan jikalau daripada masa yang hampir sekalipun, ambos tak sangat-sangat. Lama mana? Pergi dekat kereta je kot. Patah balik masuk. Jadi boleh buat. Maknanya di sini harus buat. Dan dia kata makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Dengan tak ada uzur saja-saja dia tak membuat. Maka itu hukumnya makruh. Dan hasil
Sunat tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu, yang ni masuk sunat tahiyah. Tahiyatul masjid itu di dalamnya, dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun, seperti sembahyang sunat tawaf, masuk di dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang lain yang dikerjakan dia kemudian daripada tawaf. Baik. Ini nak contoh balik nah. Masalah kita pergi masjid, masuk masjid, orang azan. Macam yang saya selalu bagi tahu, ra'ikan azan. Nabi pesan, jangan duduk. Kalau kita masuk masjid, orang tengah duduk azan, jangan duduk, berdiri. Sebab tak buat tahiyatul masjid lagi. Berdiri. Sampai orang habis azan, kita jawab azan. Sampai orang habis azan, kita baca doa. Habis itu kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat qabliyah. Sebab tu bila kita tengok ada orang yang masuk masjid, orang duduk azan, dia takkan duduk. Sebab Nabi kata jangan duduk. Okey. Seandainya masjid tu dia lepas-lepas azan dia terus sembahyang. Ataupun masa dia bagi sikit je. Dia bagi masa ada setengah masjid, dia bagi 7-8 minit. Untuk 2 solat. Lepas azan, solat sunat tahiyatul masjid untuk orang yang baru sampai. Kemudian dia akan sunat qabliyah. Tapi ada masjid tu dia bagi hanya 5 minit untuk qabliyah sahaja. Kita pun tahu kalau kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, menyebabkan kita tertinggal takbir pertama bersama imam. Ketika ni, kita sembahyang sunat qabliyah. Automatik dapat tahiyatul masjid. Tak payah buat tahiyatul masjid. Ataupun kita musafir. Musafir, orang dalam perjalanan lah. Sampai di masjid, orang berhenti, orang kata, okay, kita berhenti 10 minit, kita solat dekat sini. Baik. Kita berhenti, maka kita masuk, nak buat tahiyatul masjid pun lambat dah. Tak lagi rombongan tinggal, nak buat qabliyah ba'diyah lagilah tak boleh. Okay. Memadai dengan sembahyang fardu dapat sunat tahiyatul masjid. Tetapi dengan bersebab lah. Dengan bersebab. Ataupun mungkin kita main masjid lambat. Orang dah habis azan kita sampai. Elok-elok kita berhenti motor, orang pun qamat. Kita terus sembahyang fardu. Dapat 2 dalam 1. Pemurahnya Allah. Okey. Satu lagi masalah dia kata. Kalau kata kita tawaf. Tawaf Baitullah. Pusing Baitullah. Lepas tu orang azan. Dalam Masjidil Haram tidak ada sunat tahiyatul masjid. Kan? Betul tak? Dalam Masjidil Haram tidak ada sunat tahiyatul masjid. Yang ada hanya tawaf. Tapi oleh kerana kita masuk-masuk, biasanya kita akan jenguk Kaabah. Loh ramainya orang. Ramai. Kalau selagi handuk kata ramai, selagi tu orang tak boleh masuk. Dia tengok Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, turun terus masuk. Tapi selagi ramainya orang, dia takkan kurang. Dia nak tunggu kan ramai kah, cik kah, tak ada orang dah. Dia tak tunggu. Mau tak mahu selit. Sebenarnya ada je tempat kita dalam tu. Baik. Kita ni tawaf orang azan. Masuk waktu solat. Elok habis 7 pusingan orang azan. Masuknya waktu solat. Kita sembahyang fardu. Ini abang sini dah. Kata masuk di dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang lain dikerjakan kemudian daripada tawaf. Kita sembahyang fardu tak buat lagi sunat tawaf. Tapi niat tu memang nak buat. Tak apalah sembahyang fardu dulu, saya ingin buat sunat tawaf. Kalau tak buat sunat tawaf pun tak apa dah. Dia dah masuk dalam sunat, dalam sembahyang fardu tu tadi. Dan tahiyatul masjid, walaupun dia tak ada di dalam Masjidil Haram, dia dapat dengan sebab dalam sunat tawaf yang kita buat tu. Dapat sunat tahiyatul masjid. Okey. Orang masuk Masjidil Haram. Kan Masjidil Haram sekarang luar, besar.
Tak nampak dataran Kaabah. Tak tahu mana-mana duduknya. Terhijab terus, tak nampak. Maka orang ni kena buat tahiyatul masjid. Sebab dia tak boleh nak pergi. Nak pergi bertawaf. Maka dia buatlah sunat tahiyatul masjid. Ataupun kalau ketika nak masuk waktu sangat, dia buat sunat qabliyah. Kita sampai waktu apa yang ada qabliyahnya, zuhur. Zuhur yang ada qabliyah. Qabliyah muakkad. Qabliyah yang dituntut. Sampai-sampai orang dah azan. Kita nak buat 4 ni. Qabliyah 4. Jadi, apa yang patut kita buat? Kita jawab azan bagi selesai, jangan duduk. Terus sembahyang qabliyah zuhur. Dalam qabliyah zuhur tu, dapat tahiyatul masjid. Dalam fardu zuhur, kalau kata tak dan, buat qabliyah pun tak dan, dah lambat lah. Dalam fardu zuhur, dapat tahiyatul masjid. Atau kita masbuk, masuk dah lambat. Rakaat kedua dah. Ni masjid ni. Apa nak ikut imam? Maka sembahyanglah sunat. Sembahyanglah fardu secara masbuk. Dapat sunat tahiyatul masjid. Baik. Dia ada makruhnya. Makruh ni iaitu sesuatu yang dibenci. Kalau kita nak buat amalan ni, amalan tu sunat tapi dibenci. Apa dia? Ketika mana imam sedang jadi imam lah, imam jadi imam. Kita ni masuk dah lambat. Tak apalah sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Tak lagi baru ikut imam. Makruh. Benda sunat, bila kita buat dengan tak ada ilmu, jadi makruh. Apa makruh? Allah Ta'ala meluat. Hang tak belajar ke? Tak reti-reti ke? Tak. Aku berpegang kepada hadis Rasulullah, masuk masjid kena buat sunat tahiyatul masjid. Kalau tak buat, akan dituntut. Kena buat juga. Padahal imam dah sedang bawa 1 rakaat dah. Jadi ketika ni, dia tak payah buat tahiyatul masjid, dia terus ikut imam, dia dapat sunat tahiyatul masjid. Tertunainya tahiyatul masjid dengan sebab kita buat solat fardu di dalamnya. Faham tak? Okey, dalam kuliah kita. Okey. Kita masuk-masuk, kawan-kawan semua dah start kuliah. Kita terlewat. Kita masuk-masuk, Allah, orang dah start kuliah. Patutnya kita pergi sembahyang dulu walaupun kuliah sedang dijalankan. Masa tu tak makruh. Bukan macam masalah sembahyang tadi. Sembahyang tadi imam dah duk berlagu dah. Yang ni ustazah baru duk bercakap. Kena pergi solat tahiyatul masjid dahulu, kemudian baru ikuti kuliah. Okey? Tengok keadaan kita kalau kita berhadas. Macam saya katalah. Perempuan ni kalau dia berhadas, kalau dia batal duduk, dia masuk dah kuliah dah start dah. Sementara dia nak pergi ambil ayat semayang, dan dia nak semayang, mau setengah jam. No? So, dia nak cabut satu-satu, ingat senang ke dia nak cabut? Kan? Saya tahulah saya pun perempuan. Yang orang tak faham je. Tak faham tu hak yang jenis tak payah pakai berlapis-lapis tu kan? Dan kalau kita tengok, kita kalau singgah di masjid dengan orang lelaki, dia pun tunggu kita lama. Jadi kita turun, patutlah lama. Mau pergi mana? Tak pergi mana, aku pergi sembahyang. Dia bukan boleh nak terus ambil uduk terus nak. Dia kena pergi, kok mana pun dia kena pergi pilih ayat tu. Pilih ayat tu banyak benda dia kelebek. Habis dia kelebek, main dia nak cari. Saat lagi dia pakai stokin sebelah lain. Tidak pun stokin dia terbalik. Orang tu naik ke atas. Tumit tu naik ke atas kan. Kena kaki dia basah. Ingat senang dia nak tarik stokin tu. Kan? Dia nak rengkuh nak buat naik. Kau tak cerita lagi dia nak buka tudung ni, nak ribah telekong ni pula nak pakai. Tudung ni buka. Oh banyak cerita. Bukan setengah jam, 45 minit. Kena kuliah tu sejamnya. Habis. Elak-elak duduk. Wallahualam. Okey, bila keadaan begini. Bila keadaan musyaqqah begini. Maka kita bolehlah berpegang kepada pendapat Imam Hanafi tadi. Walaupun tidak ada dalil hadis yang sahih. Tapi dia kalam ulama'. Susah. Susah sangat saya ni. Tapi ketanda itu ini. Pula tu kena hak yang ada istihadahnya. Ataupun kencingnya. Kan?
Jadi lagi susah. Maka bolehlah dia menggunakan kalam Imam Hanafi. Memadai dia dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus niat iktikaf dan duduk baik-baik. Dahlah tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hang bersembang lah. Nah, okey, selesai. Faham insya-Allah? Fahimtum? Fahimna. Okey. Kita tengok faedah nah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahului ia akan kaki kanan. Maka berkata ia, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maksudnya dengan nama Allah, salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas para malaikat Allah. Tiada ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Nescaya di surat Allah baginya ibadah 1000 lelaki. Tiap-tiap seorang lelaki itu hidup 1000 tahun. Punya besar pahala Allah Ta'ala nak bagi atas kalam kita masuk masjid. Okay, baik. Lah ni masuk masjid baca doa apa? Tak sahat. Semua orang masuk masjid kan? Baca doa apa? Kau baca sah kah? Nak dengar? Baca kah? Rabbighfirli dunubi waftahli abwa barahmatik. Kan? Biasanya dia akan tulis di pintu masjid. Sekarang ni ada tak? Ada tak masjid ni? Ada tak? Ada kod tu. Kita yang tak nampak. Baca tak tadi? Tak tahu lah Ustaz Zohir sampai-sampai tak nak langkah. Hilang, lupa habis. Nak kata apa? Nah. Rabbighfirli dhunubi, ampunkanlah segala dosa-dosaku, wahai Tuhanku, dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Itu doa masuk masjid. Nah, yang paling masyhur. Itu yang paling masyhur. Kalau tak hafal tu hafal lah. Bukan banyak mana sikit lah. Nah. Kalau kata tulis di kertas, susah lah. Nak cari dalam beg-beg banyak poket. Baru nak cerita mana. Mana satu doa. Nak masuk masjid, baru nak buka, baru nak baca. Okey, hafal lah. No? Tak susah. Senang. Nah, senang. Ataupun tak boleh dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu. Ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Dan bukakanlah pintu rahmat bagiku. Tu dia. Paling baik doa yang kita faham. Ni apa dalam Arab? Rurak. Satu apa pun tak tahu. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Okey dah tu. Betul tak? Ni siapa apa pun tak kata. Pasal apa? Aku tak tahu. Itu ya alasan kita bagi. Baik. Hari ni Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas. Sepupu Nabi SAW. Dia kata, aku dengar Nabi kata dekat kami, dekat para sahabat. Sahabat ni tak kedekut. Dapat sikit pun daripada Nabi, terus sampaikan. Terus kongsi. Hebah-hebahkan. Baligh anni walau ayah. Nabi dah kata, sampaikan apa yang aku bagi sampai dekat hampa ni, walaupun satu ayat. Jadi, sesuatu perkara yang baik, yang kita sampaikan kepada orang, sebenarnya itu adalah wasiat Nabi. Harta Nabi yang dibahagi-bahagikan. Maka kita sampaikan. Apa yang dia bagi? Tak susah lah. Kalam ni pun tak susah. Mula disebut Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ala malaikatillah, atas malaikat Allah, kemudian wala haula wala quwata illa. Tu pun lupa. Kalam ni semua kalam masyhur. Tidak. Bismillah tu selalu sangat dah dok kata. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulullah pun selalu kita dok kata. Wa ala malaikatillah pun selalu kita dok kata. Wala haula wala quwata illa billah. Pun selalu kita kata. Betul tak? Tapi main-main nak baca dia hilang habis. Dia hilang pula yang kepala. Ekor tak main lah. Kepala pun tak masuk. Macam mana ekor nak ikut? Sebenarnya pahala besar ni lah. Kita ni menghafaz dalam suasana yang tenang.
Biji mata, jangan tengok orang. Kalau mengapai biji mata tengok orang pakai habis. Tak tahu mungkin perempuan terang hati ikut. Saya ni benar tu. Saya kalau menghafal, saya tengok orang hilang ikut orang tu. Kita tengok orang lah. Paling mudah kalau kata saya nak share lah. Dengan pejam mata. Ataupun waktu yang terbaik untuk nak bagi kita mudah ingat. Lepas solat subuh. Lepas solat subuh adalah otak tengah fresh. Waktu yang terbaik untuk orang menghafaz. Kita bila belajar ilmu Allah ni, kena banyak hafazan tau. Mungkin kita lemah dari segi hafazan. Tak boleh ingat-ingat duduk sorang-sorang. Kena orang ingat. Dah tak dapat dah. Tak habis lagi ke? Kata Cik Habis. Bila nak buat kopi? Habislah bangkit dengan ayat tu. Sekejap main pula. Dia main tengah hari. Waktu Zuhur. Nak mengapai waktu Zuhur? Sekejap orang nak makan tengah hari pula. Bila lah aku nak reti. Okey, waktu yang paling tak elok menghafaz. Lepas asar. Elakkan menghafaz lepas asar. Kita masa tu kita punya bateri dah tinggal berapa bar je. Dah tak larat dah. Kan? Yang tu paling tak elok. Okey, nak pederah. Kalau orang tua-tua dulu panggil menerah. No? Lepas maghrib. Lepas maghrib, nak perangat balik yang subuh tadi. Mungkin dah sejuk dah. Kan subuh sejuk. Maghrib perangat balik. Macam kita duduk perangat lauk masa tengah hari. Nak makan malam, maghrib kita perangat. Macam itulah hafazan. Baru dia terikat kejap dalam hati dan ingatan. InsyaAllah ta'ala. Kalam ni saya kata tak susah. Susah ke tak susah? Kata tak susah. Kata tak susah. InsyaAllah boleh. Nah, macam bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Kamu sikit lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ala malaikatillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Okey baik. Gitu. Nyamuk masuk dalam mulut pula. Kita nak baca waktu bila ni? Waktu bila nak baca? Waktu dah langkah masuk ke atau nak kena berdiri di depan muka pintu? Jam lah kawan belakang duk main dia beretung hang sat lagi. Melangkah dengan kaki kanan. Nah, sambil melangkah sambil baca. Ataupun panjang juga doa ni. Turun daripada kereta baca siap-siap dah. Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau ingat tu, kira di ambang pintu tu, terus baca. Tengok kalau ramai orang duk berpusu-pusu masuk, sambil melangkah masuk ke dalam masjid, sambil baca. Pahala apa Allah nak bagi? Yang mana dikatakan disuratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah 1000 orang lelaki. Orang perempuan tak buat ibadah ke? Sedihnya kami yang selama ni duk buat apa? Perumpamaan. Kan orang lelaki ni beribadah. Mereka ada cuti tak? Mereka ada cuti. Kita orang perempuan, ibadah kita ada cuti. Sebab tu dia letakkan misal untuk laki-laki punya ibadah. Kalau lelaki ni biasanya diberi keistimewaan dalam jemaahnya, dalam jumaatnya, dalam hadir ke mengiringi jenazah, dalam hadir ke tanah perkuburan. Itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh lelaki yang tak dapat oleh perempuan. Sebab tu dia letak di sini lelaki. Kalau kita pergi dua tanah haram pun, perkuburan Al-Baqi', hanya lelaki saja boleh masuk. Tidak. Makam Nabi SAW, lelaki je boleh pergi. Kita perempuan tak boleh, kita duduk balik tirai tu lah. Angkat tapi lah masuk Raudah 44 kali. Pun hang duduk balik tirai tu lah. Bukannya boleh masuk sampai betul-betul menghadap depan makam. Nah, nampak ada, kan dia ada pintu yang ada satu lubang yang terus ke dalam makam. Hanya orang lelaki je yang dapat keistimewaan tu. Kemudian bila ada jenazah, lelaki boleh mengiringi jenazah masuk ke taman Baqi'. Jadi sebab itulah hadis ini dia bawa datang perumpamaan seperti 1000 lelaki beribadat. Kalau kita baca. Dan seorang lelaki, setiap lelaki tu hidup dia bukan pendek. 1000 tahun umur dia. Apa maksud dalil ni? Dia nak abang apa ni? Dia nak abang umur kita ni tak panjang. Amal kita tak banyak.
Nah, kita nak tebus syurga Allah yang mahal dengan amalan kita yang sedikit. Dahlah sikit, belum tentu diterima. Kemudian bila kita nak bawa pergi menghadap dengan Allah, yang macam saya sebut, mungkin karung kita tu bocor ataupun tak ada apa. Inilah doa di antara kita kata hidangan sampingan, bekalan sampingan yang boleh kita bawa. Okay, dia mungkin tak ada yang ni tapi dia ada yang ni. Dia tak ada pahala tu tapi dia ada pahala ni. Menampung kekurangan ataupun kelompongan pada ibadah-ibadah kita yang lain. Boleh topak pahala. Topak pahala. Menyedari diri kita yang serba kekurangan. Okey, kita tengok. Dan pada hadis bahawasanya Nabi SAW apabila ia apabila masuk masjid, ini Nabi kata, A'udzu billahil azim wa wajhillahil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lagi cantik. Lagi panjang. Hak yang Rabbi fili dunubi waftah li abwaab rahmatik tu pun tak hafal lagi. Hafal dah? Siapa yang boleh hafal tu alhamdulillah, yang tak boleh hafal tu hafal. Tak boleh dalam bahasa Arab, hafal dalam bahasa Melayu. Pasal apa saya tekankan dalam bahasa Melayu? Bahasa faham. Nah, bahasa kita faham. Sebab bila benda yang kita faham ni, dia akan datang dari hati. Benda tak faham ni tulang macam kok lidah lah. Kena pula salah pula perkataan. Lagi jadi lain pula makna. Jadi kalau tak boleh dalam bahasa Arab, hafal dalam bahasa Melayu. Apa maksud dia? Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Mulia. Baik. Kalau kita jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam doa-doa yang menyebut wajah. Allah ni ada wajah ke? Allah ada wajah ke? Tak ada. Allah tak ada wajah. Baik di sini kemuliaan. Kemuliaan Allah. Disebutkan wajhi. Dan wajahnya yang maha mulia ni kemuliaan Allah dengan kekuasaannya yang sedia ada. Lindung daripada apa? Daripada syaitan yang terkutuk. Kita ni mai daripada mana-mana. Syaitan melekat-lekat di kita. Perumpamaan kata ulama fiqh, kita ni ibarat macam magnet yang duk kutip besi-besi karat tu. Syaitan ni dia tengok kita jogging kuda seronoknya, jom kita pergi kat dia. Hinggap mai kat kita ni entah berbulu macam magnet jumpa dengan serbuk besi tu. Jadi bila kita nak masuk ke satu-satu tempat ibadah, kita baca doa ni, katanya maka apabila ia berkata akan yang demikian itu, kata syaitan telah terpelihara dia daripada aku dan pada sekalian hari. Sekalian hari ni kita tak boleh kacau dia. Sebab dia ada satu ayat pendinding. A'udzu billahil azim wa wajhihillahil karim. Ataupun di sini wa wajhihil karim tu ya. Wa wajhihil karim. Saya punya kitab wa wajhillahil karim. Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nescaya syaitan yang lekat pada kita itu akan gugur. Akan terhindar daripada kita untuk sekalian harinya. Baik, doa ini kita boleh buat baca ketika masuk dalam rumah. Buat baca masuk dalam rumah. Boleh besar-besar dekat depan pintu rumah, pintu luar. Pakailah. Saya kata, hoi, tulisan tu pun tak apa. Tu dah hoi. Hoi tu hilang. Hilang dakwah tu. Kalau bubuh dalam frame pakailah. Kelabu kerana debu pun tak boleh hafal lagi. Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu di dalam dada. Dapat sikit beramal dengan yang sedikit. Dapat sikit beramal. Okey, kita pergi satu lagi dah. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid berseru-seru tentang tentera iblis dan berhimpun mereka itu atasnya seperti berhimpun lebih atas rajanya. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka hendaklah ia berkata, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih.
Ya Allah, aku berlindung denganmu dari iblis dan tenteranya. Maka bahwasanya apabila ia berkata yang demikian itu, nescaya tiada memberi mudarat oleh iblis akan dia. Itu dia. Rasulullah punya sayang dekat kita, dia bagi doa nak masuk dengan doa nak keluar. Jadi kan saya cerita, kita ni macam batu magnet tu. Dah kutip iblis ni lekat sampai dah berbulu dengan kita. Kita baca-baca doa ni, luruh habis. Rupanya tak pergi mana, tunggu lagi di luar. Kata Rasulullah dia tunggu dengan tentera dia ada juga. Tadi hang dah buang dah lurut habis dah keluar. Kita pun masuk, bila kita bangkit nak keluar je dia kata. Keluar dah member kita keluar dah. Baca pula doa. Nabi bagi pula, baca pula dia kata. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junud. Ya Allah, aku minta lindung dengan engkau daripada iblis dan tentera-tenteranya. Habis, mati habis. Dia tak boleh nak lekat di kita, tak boleh nak hinggap di kita dengan sebab doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Iblis pernah bertemu dengan baginda SAW. Nabi tanya kepada iblis, hang paling benci sekali benda apa? Dan hang paling benci sekali benda apa? Kata iblis, aku paling benci sekali kepada Muhammad dan umat dia. Umat yang macam mana? Umat yang setiap pergerakan dia baca doa. Aku paling benci. Sebab dia tak ada ruang. Dia tak ada celah nak masuk. Jadi dia kata itulah makhluk yang paling aku benci dalam dunia. Kira setiap pergerakan dia tu adalah a'udzubillahi biwajhillahil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam-macam. Semuanya minta lindung daripada syaitan yang direjam. Ya kat sini ya tu. Cari siapa? Kani mana kot? Okey. Jadi, kalau kata syaitan ni benci kepada Rasulullah dan umatnya, hanya kerana doa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, kita nak tak jadi di antara orang yang dibenci syaitan? Naklah no? Naklah. Maka ambillah doa ni. Ambil dua saja. Kok banyak sangat? Kan kita jumpa banyak sangat kan? Saya cadangkan ambil dua ni je. Ambil atas ni. Cuba tanda kat situ. Balik hafal. Tanda kat situ. Balik hafal. Bulan depan saya nak tanya. Seorang-seorang. Bulan depan. Tiap-tiap seorang kena baca doa sebelum masuk. Dengan sekali lagi nak keluar. Lawak je nak. Bulan depan tinggal masjid je lagi. Nah? Okey, wallahualam. InsyaAllah kita akan sambung dan sabda Nabi SAW. Wallahualam. Ada soalan tak nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Ana. Kak Ana nak tanya solat sunat Isra' kan. Kalau kata waktu duha tu masuk pukul 8.10, kita kena buat waktu bila dan habis dia sampai pukul berapa? Okey, baik. Ya. Ada lagi kah? Okey, tak ada. Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya, Kak Ana. Terima kasih. Berkenaan dengan solat sunat Isra' ataupun syuruk. Syuruk pun dia, Isra' pun dia. Kalau kita tengok jam kita ni, bilang dah, saat-saat dia ada. Syuruk pukul 7.33. Apa maksud syuruk? Isyraq. Maksud terbit. Terbit apa? Terbit matahari. Terbit matahari. Biasanya kalau jam macam ni, jam digital dia akan berbunyi betul tak? Ting, 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 tanda masuk waktu Isyraq. Bukan masuk waktu solat lagi. Waktu Isyraq ni tanda matahari terbit. Matahari terbit keluar. Ketika ini haram bersolat. Bukan sunat lagi, haram bersolat dengan sebab waktu Isra' adalah waktu syaitan sedang puja matahari. Dia serap udara melalui bahang matahari. Tunggu 15 minit atau 20 minit. Paling selesa 20 minit. Kalau tadi 7.33,
waktu Isra' terbit matahari dan kita tambah 20 minit. 7:53. Baru solat sunat Isra'. Ataupun nak selesa sikit mungkin ada high, ambil 15 minit. Kemudian habis sunat Isra' tu terus buat duha. Pasal apa saya kata terus? Kan wuduk dah ada lagi, aurat dah elok dah sempurna. Terus boleh buat duha. Nah? Boleh sambung? Ya boleh sambung. Ha? Faham tak Kak Ana? Ya, Ustazah faham. Lagi satu Ustazah, kalau kita Ya. sembahyang solat jemaah dengan suami 2 orang saja, kita kena duduk di sisi mana yang paling afdal? Terima kasih Ustazah. Okey baik. Kita sembahyang berjemaah dengan suami saja. So, imam seorang, kita seorang. Imam dan makmum. Kita ni nak duduk bahagian mana yang paling afdal. Betul-betul belakang suami. Betul-betul belakang suami. Bukan ke kiri, bukan ke kanan. Tapi duduk tengah-tengah. Ha? Itulah tempat yang paling afdal. Berbeza bila lelaki sama lelaki. Lelaki kena duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, tapi kalau perempuan dengan lelaki, kita duduk betul-betul di belakang dia. Nah, tak sengit ke kanan atau sengit ke kiri. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah, wallahualam. Ya. Ya. Okey. Okey, baik. Baik. Boleh sambung terus dengan duha. Ya. Tak payah tunggu. Nah, memang matahari dah terbit segala dah tu. Nah? Dah boleh sambung dah tu. Pasal apa saya kata boleh sambung tu? Dengan sebab kita ni dah siap dalam berwudu. Dah siap dah dengan pakaian solat kita. Nah? Jadi boleh kalau kita nak terus sambung. Nah? Apa waktu afdal? Okey, ada soalan lain? Ya. Salam. Ya. Okey, boleh tak kalau kita nak baca doa ini ketika kita melintasi tempat-tempat maksiat? Ya boleh. Nah, aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan, daripada iblis dan tentera-tenteranya. Boleh. Nah, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sahabat Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh ni. Ya. Saya nak tanya, kalau macam kita nak masuk solat maghrib kan, kita masuk masjid, lepas tu kita boleh buat tahiyatul masjid sebab kan masa tu waktu larangan sembahyang kan. Lepas tu mak saya kisah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita masuk masjid waktu maghrib. Pendek tidak? Pendek, biasanya lepas azan tu dia akan qamat. Sebab qabliyah masjid tu, qabliyah maghrib ni dia ghairu muakkad. Jadi kita dah masuk ni dalam suasana yang pendek, kita tak sempat nak buat tahiyatul masjid. Terus sembahyang fardu masjid. Terangkatnya tahiyatul masjid dengan sebab kita buat fardu masjid. Fardu maghrib. Terangkat terus, dapat 2 dalam 1. Jadi tak perlu lagi kita buat tahiyatul masjid dengan sebab waktu dah pendek sikit sangat-sangat. Kalau kita buat tahiyatul masjid menyebabkan kita terlewat masuk dalam berjemaah. Jadi makruh balik. Kadang-kadang yang macam orang tak faham dia masuk-masuk, orang dah nak sembahyang maghrib. Duduk dia, ya aku tak buat tahiyatul masjid, dia pulun buat tahiyatul masjid. Itu yang jadi makruh tu. Jadi dia terus sembahyang maghrib, dia dapat pahala maghrib dan pahala tahiyatul masjid. Okey, terima kasih Kak Zura. Okey, sama-sama. Okey, sampaikan salam saya semula kepada ibunda tercinta. Semoga sihat dan sabar dengan redha Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Ji. Ji nak tanya ni bagi pihak sahabat Ji lah.
sekarang ni kan sejak akhir-akhir ni kan banyak sangat sekolah-sekolah yang menganjurkan apa ni majlis Pongal apa semua ni untuk tujuan muhibah. Jadi sebenarnya kita tahu Pongal ni adalah satu perayaan keagamaan. Jadi macam mana dia nak elak daripada meraihkan perayaan yang macam ni Ustazah? Kalau depa turut raikan dia tu boleh jadi murtad ke atau macam mana dari segi hukum Ustazah? Okay, yang tu Okey, yang okey. soalan ni. Baik. Terima kasih Nah, sahabat kita bertanya berkenaan dengan fenomena anak-anak muda hari ini yang tak faham. Yang tak faham tentang perayaan-perayaan yang bukan Islam. Contoh kata yang terkini, orang-orang India meraihkan perayaan Munggah tu kan. Mereka masuk bagi mendidih, bagi keluar amal kan. Okey, di sekolah-sekolah ada dianjurkan. Ada sebahagian sekolah buat perayaan tu ikut serta semua anak-anak Muslim. Masa susu kan, itu susu kan berah. Susu no, lepas tu dia bagi Dia menggelegak pula. susu beras manis Ustazah. Susu beras air campur sekali. Susu berah, air campur sekali. Ya, no, susu berah dan air yang dicampur sekali. Okey, depa tu ini kata Abuya Hamka. Depa memuja Dewi Kali. Depa memuja Dewi Kali, Dewi yang membawa rezeki. Kita tak puja pun malaikat yang bawa rezeki. Mikail. Tidak. Dia tak puja pun malaikat tu. Kita terus memuji Allah. Jadi apabila perayaan ini diadakan di sekolah-sekolah, pelajar-pelajar Muslim pun terlibat sama. Dan perayaan ini bukan bersifat sekadar perayaan atau sambutan. Tetapi ia bersifat keagamaan. Depa puja Dewi Kali. Jadi bila kita ikut serta akidah yang tercalar, taklah sampai kepada jatuh murtad. Cuma akidah yang tercalar. Maksud akidah yang tercalar ni, apa yang jadi pada akidah anak-anak tu? Dahlah mereka pun kita bagi bekal tak banyak mana. Ikut pula dengan perayaan ataupun upacara keagamaan yang sedemikian. Jadi macam ni ke? Cara Tuhan memberi rezeki, melimpah ruah. Keluar lagi tak melimpah keluar tu orang tu tak orang lah. Tak betul lah. Dia kena bagi melimpah. Dah masuk menidih dia keluar lah meruap. Dan dalam tindakan ni kita jumpa juga anak-anak Muslim yang ikut perarakan tempoh sama ni kan. Di viral lah yang ikut. Baik, budak-budak ni dia jahil. Dia jahil. Bila orang jahil ni, kita yang tahu wajib bagi tahu. Dalam Islam, dia berdakwah dengan cara lembut. Bagi tahu, hampa tak boleh ikut tak boleh, kita orang Islam tak boleh ikut. Ini perayaan memuja satu lagi dewa. Yang mana dewa ini disebut sebagai dewa keselamatan. Yang menjaga keamanan. Yang dia cucuk seluruh badan tu, dia pergi bagi menikah. Dia pergi bagi menikah. Dia pun boleh cucuk lah. Tak sakit pun dia kata. Dia tak ingat apa. Pasal apa? Syaitan dan kuncu-kuncunya dah ada situ. Okey baik. Ketika ni soalan Kak Jana tadi kita boleh pakai. Seandainya kita ni naik kereta, lalu kot perarakan tu. Kita nampak macam-macam. Bolehlah kita baca doa ni. Aku minta lindung dengan Allah daripada iblis dan tentera-tenteranya. Itulah tentera-tentera iblis. Apabila budak-budak kita yang Muslim ni ikut dengan keadaan tak tahu apa, maka dia juga jadi tenteranya. Tapi oleh kerana jahil, tak apa, kita panggil, kita bagi nasihat. Bagi nasihat. Kita tak kata dia jatuh syahadah tak. Dia tak jatuh kepada murtad, cuma akidah dia yang tercalar. Terpesong akidah dia. Dan budak tu kalau dibiarkan, dia akan hanyutlah. Cuma kita yang tahu ni, bagilah nasihat. Mungkinlah mak pak kalau tengok anak-anak siapa dia kenal, panggil budak tu, boleh bagi tak. Ataupun cerahan kita boleh bagi dalam ceramah-ceramah di sekolah-sekolah. Kan? Dan untuk cikgu-cikgu yang menganjurkan. Tentu kan sekolah ni dia ada seorang guru agama, betul tak?
Guru agama tu patutlah bagi. Walaupun sekolah Cina, walaupun sekolah India, ada kan guru agama Islam? Kalau ada budak tu belajar agama Islam. Kan? Jadi guru tu kena bagi tahu. Kalau kata hampa nak buat, hampa buat. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Kita jangan sertai. Mungkin hari perayaan yang lepas sambut tu, jangan bagi anak kita pi. Jangan bagi kita. Hari ni tak sapi lah. Mereka nak sambut perayaan hari keagamaan mereka. Itulah tindakan bagi ibu yang mana anak dia terlibat dengan sekolah yang bukan Islam meraihkan perayaan keagamaan. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, ada orang suruh tanya ni soalan satu. Ustaz Kak Ana, Ustaz. Ayah. Okey, kita ke masjid waktu duha. Macam tadilah kita sampai. Okey. Kita sampai. Nama pun kuliah duha. Yang mana nak utamakan dulu? Tahiyatul masjid ke duha dulu? Utamakan tahiyatul masjid. Tetapi kalau kata lepas buat tahiyatul masjid, tak ada masa, boleh buat duha. Kalau tak ada masa, kita boleh niat duha. Kita niat duha, kita dapat tahiyatul masjid. Kalau tak ada masa. Tapi kuliah tu sat lagi habis, kita ada masa buat duha, kita niat tahiyatul masjid. Maka sat lagi lepas kuliah, kita boleh buat sunat duha. Pun boleh. Kalau kita buat duha, kita dapat dua dalam satu. Tahiyatul masjid pun dapat, duha pun dapat. Tapi kalau kita tengok, kita ada masa lagi, sat lagi lepas kuliah ada masa, ada waktu duha lagi. Waktu duha ni sampai bila? Sampai 10 minit. 10 minit sebelum zuhur. Ada lagi nak. Panjang Allah bagi nak. Jadi kita tengok keadaan. Okey ya Kak Ana, satu lagi. Kak Ana, satu lagi. Ya, Rohana Muhammad. Ya. Ni ada kita macam solat fardu. Bila kita kata Allahu Akbar, tapi kita Allahu Akbar tu dah habis, tapi dai tu tak kena lantai lagi. Kita bolehkah macam tu Ustazah? Okey, ni waktu sujud lah. Waktu sujud. Okey, baik. Untuk takbir intiqalat, ini permasalahan takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Yang setiap pergerakan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini soalan daripada sahabat kita. Dia kata, waktu kita nak sujud pun ada takbir intiqalat kan? Daripada berdiri, nak turun sujud. Kita kata Allahu Akbar ke sami Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar tu dah habis. Tapi dai tak sampai lagi ke lantai. Boleh tak? Boleh. Sebab takbir tu sunat hai'ah. Jadi tak kata pun tak apa. Kalau kata dapat pahala. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Tak dan lagi dia nak sampai. Kadang-kadang lutut pun tak kena ke lantai. Takbir tu dah habis. Boleh tak? Boleh. Tak mengapa. Sebab dia bukan takbiratul ihram. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Itulah dia ikut kerajaan lah, dia ikut pemerintah, Memang tak boleh. Perayaan agama memang tak boleh. Dia ikut pemerintah. Ya, satu lagi. Google Meet kita satu lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Nora. Selalunya kan kat masjid yang selalulah kita tengok dia akan doa masuk tu dia akan tulis Allahumma ftahli abwaaba rahmatik kan. Nak keluar pun Allahumma inni as'aluka min fadli. So macam mana? Kita nak tambah lagi ke atau cukup baca yang tu saja? Okey, baik. Terima kasih Selalunya di masjid, biasanya di masjid dia tulis doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
adakah kita nak ikut doa itu ataupun kita nak tambah lagi? Kan doa kita jumpa macam-macam. Yang saya bagi tadi, Allahumma ghafir li dhunubi waftali abwaaba rahmatik. Nah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatku. Kalau Allah maftali abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Jadi yang mana satu kita nak baca? Yang mana kita rasa selesa kita baca? No? Yang mana kita rasa selesa nak beramal? Kalaulah di pintu tu yang kita duk beramal, Allah maftahli abwaaba rahmatik, ya silakan. Teruskan. Sebab dia di antara kalam-kalam hadis Nabi SAW. Boleh terus beramal. Nah, dengan dia sampai bila? Sampai kita dapat alim pula. Kalau dapat, punya ada lagi kalam yang lebih cantik. Boleh kita ambil alim pula. Nah, ataupun mungkin yang tu saja yang kita ingat. Boleh teruskan beramal. Banyak sebenarnya Rasulullah ajak kita ni banyak. Nah, tak salah selagi atas kalam Allah, insya-Allah taala. Baik, Rana. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ya, satu lagi. Ya. Okey. Okey. Nah, berkenaan dengan lepas azan, apakah yang lebih baik? Betul, berselawat. Nah, berselawat. Kemudian baca doa. Pun boleh. Memang ada hadis sahih yang cerita tentang lepas habis azan tu, terus kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sebab doa selepas azan ni sebenarnya kita doa untuk Rasulullah tau. Kan minta diangkatkan makam yang tertinggi lagi terpuji, yang telah pun Allah janjikan. Itu selawat itu doa untuk Rasulullah juga. Jadi kedua-duanya boleh kita beramal. Maka boleh lepas habis azan tu terus kita berselawat. Kemudian doa yang nak masuk dalam masjid dengan nak keluar dalam masjid, dia kata berselawat. Okey, baik. Selawat ni kita tahu. Di antara kalam yang paling terbaik adalah selawat. Kita selawat sekali, Allah bagi dekat kita 10 kali. Jadi kalau dah kita tak tahu nak hafal doa apa, maka berselawatlah yang terbaik. Sehingga kan orang yang pergi buat haji tu kan tak ada perkataan apa dia nak kata. Dia kata dia tak boleh baca pun. Dia tak ingat apa. Hati selawat tak? Boleh? Maka selawatlah pada setiap tempat. Pada setiap tawaf. Pada naik di atas Safa dan Marwah. Maka berselawatlah. Anda itu yang kamu mampu. Sebab selawat ini adalah kalam yang terbaik. Cuma Nabi dia tak sebutlah hampa selawat tani, hampa selawat tani. Sebab selawat tu untuk dia. Dia akan ajak kita dengan kalam-kalam doa pada Allah Ta'ala. Tapi mai ulama suruh kita berselawat dah. Menggantikan kalam apa yang kita lupa nak hafal. Macam tadi kita belajarkan doa, panjanglah doa ni. Habis apa aku nak kata? Selawat sajalah. Dah memadai. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Okey, nak buat solat sunat qabliyah ba'diyah waktu kita sembahyang jamak. Pertama kita kena faham, kita sembahyang jamak ni dengan sebab musafir. Bila musafir Allah bagi hadiah boleh ringkas. Pasal apa? Sebab susah kot jalan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita 4-2 kan? Apabila kita berada dalam perjalanan ni takut orang tunggu kita lama ataupun mungkin kita akan tertinggal daripada rombongan. Ketika ini tidak dituntut untuk buat sunat rawatib. Tak dituntut untuk buat sunat rawatib kerana fardu pun Allah bagi pendek. Allah bagi ringkaskan. Boleh cantum lagi. Boleh jamak lagi. 4 aku bagi tinggal 2. Hak yang Zuhur dengan Asar pun aku bagi yang bercantum. Sebab apa? Tak mahu mengganggu perjalanan. Takut. Tak lagi orang tunggu. Tak main-main lagi dia. Mana tu duk buat rawatib. Kan? Dah kalau fardu yang wajib pun dapat potongan harga.
Hak sunat lagi hang buat, bermakna lebih baik dah buat fardu tu tamam. No? Tamamkan yang fardu, sempurnakan yang fardu. Ni dah lah hak fardu tu dia potong tinggal sikit-sikit, dia iringkan pula dengan qabliyah ba'diyah hak yang banyak tu. Tapi tak salah kalau boleh buat. Macam mana nak buat? Macam mana orang tak kisah. Dia bagi masa lama, 40 minit boleh tunggu. Kita, kat atas kita. Tapi macam mana cara baik? Kalau Zuhur kita nak jamak dengan Asar. Kita tahu Asar tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Betul? Tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Untuk qabliyah Zuhur tak ada masalah. Kita boleh buat. Tapi untuk ba'diyah Zuhur, kan syarat kita nak buat sembahyang jamak, lepas bagi salam ni, hang kena bangkit terus. Nah, bangkit terus jamak dengan Asar. Macam mana apa nak jadi kepada ba'diyah Zuhur? Boleh kata ulama fiqh kita buat lepas bagi salam Zuhur, kita boleh buat solat ba'diyah Zuhur 2 rakaat, kemudian kita bangkit pula buat sembahyang jamak Asar secara jamak takdim. Boleh diselang-selikan dengan sembahyang sunat. Boleh. Jadi dia kalau kita nampak dia macam terpisah dengan sembahyang sunat di tengah. Ataupun satu lagi, ini ulama fiqh kata, kita buat jamak lepas habis sembahyang Zuhur tu bangkit buat sembahyang Asar 2 rakaat. Habis bagi salam sembahyang Asar, boleh buat ba'diyah Zuhur selepas Asar. Mengambil kias daripada sejarah Nabi SAW yang mana Nabi pernah sembahyang qadha ba'diyah Zuhur lepas Asar. Sebab tadi mungkin ada pasal Nabi tak boleh buat. Jadi lepas Asar Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Sahabat bertanya, bukankah selepas Asar tak boleh buat sembahyang sunat? Nabi kata, aku qadha ba'diyah Zuhur yang aku tak sempat buat. Makna dia, kalau kita ni jenis istiqamah sembahyang qabliyah ba'diyah, maka kalau kita tertinggal dengan sebab-sebab tertentu, boleh dikadha. Wallahu a'lam. Ya. Kak Yah dulu. Ya. Okey, jawapan ni saya selalu bagi jawapan ni. No? Kerap kali dah. Apabila seorang suami meninggal, iddah seorang isteri telah bermula pada masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah permulaan iddah seorang isteri. Kemudian apabila jenazah suami dibawa ke tanah perkuburan, haram isteri itu ikut kecuali macam orang rumah flat dia akan tak pergi ke surau flat tu, ke masjid di situ kan. Jadi ketika ni dia boleh ikut selagi ada suami dia. Tapi bila masuk ke tanah perkuburan dia tak boleh pergi dah. Dia kena balik terus ke rumah dia. Kalau dia pergi jadi haram. Tak boleh. Abang kata tu tak boleh. Siapa suruh pergi? Orang tak boleh. Baik, sama-sama kasih. Ya. Okay. Dia sembang terus lah. Elok-elok kita masuk dalam masjid, sembang terus. Okay. Kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Kita masuk masjid, kita nak solat tahiyatul masjid. Jumpa kawan sembang. Kawan mungkin tanya. Sekadar bertanya khabar tak mengapa. Atau sekadar bertukar salam tidak mengapa. Sekadar memberi maklumat akhirat tidak mengapa. Bukan kita sembang kosong. Kalau sembang merapu, yang tu yang tak boleh. No? Kalau sekadar bertanya khabar, lama tak tengok apa khabar, sihat ke? Ya boleh, silakan. Kita teruskan dengan solat tahiyatul masjid. Bukanlah sampai dia kata jangan cakap dengan siapa, no? Dah lah sampai ke tahap tu
Islam tu indah. Islam tu tidak menyusahkan. Ya. Ya. Boleh. Sebenarnya asal-asal dia memang dua. Nah, asal-asal dia memang dua. Tapi Rasulullah kata siapa yang nak darah daging dia diharamkan daripada dijilat dalam neraka, buatlah 4. Nah. Ya. Ya, boleh. Ya, boleh. No? Tak jadi salah pun, insya-Allah boleh. Nah. Benda sunat, ya. Okey. Okey. Orang yang di antara solat qada dengan solat duha. Dia nak qada pada waktu duha. Ketika ni, dia sembahyang qada saja cukup. Pun dah cukup. Bukan saja cukup. Pun dah cukup sembahyang qada saja. Di dalam waktu duha, insya-Allah dia dapat pahala sunat duha. No? Sekejap lagi sembahyang qada zuhur. Contoh. Tapi tak sembahyang duha. Tapi sembahyang qada zuhur. Dapat pahala sunat duha, insya-Allah taala. Allah yang memberi segala-galanya. Wallahu a'lam. Segala ilmu daripada Allah. Allah yang punya segala kebaikan, yang kurang, yang cacat celah itu adalah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita diterima setiap amalan walaupun sedikit. Tetap Allah terima. Alhamdulillah. Terima kasih semua atas kutipan hari ini. Kutipan untuk Palestin sebanyak RM783. Jazakumullah syukran katsira. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah. Allah Ta'ala sahaja yang membalas kepada kamu dengan segala jenis kebaikan yang banyak. Itu maksud jazakumullah syukran katsira. Sebab tu bila orang bagi apa-apa dekat kita, ucap dulu jazakumullah atau jazakillah atau jazakallah. Itu doa. Baru kata terima kasih. Ni Nabi aja. Doa dulu dekat dia. Lepas doa dekat dia, barulah ucap terima kasih. Sampai tak kata terima kasih pun. Kata doa dulu dah. Itu yang terbaik. Hanya Allah lah yang mampu memberi kita ni. Tak ada apa pinjam apa yang ada pada kita ni, semua pinjam saja. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Siapa nak kita ni? Jom Zat. Kitab penawar hati ni bukan kitab tasawuf lah. Yang ni kitab hadis penawar hati yang saya bawa pada setiap hari Selasa di Masjid Permata dan Balaut. Harga RM10. Baru nak mula. Baru nak mula sebab kita dah habis kitab hadis. Harga RM10 sahaja. Siapa yang nak boleh ambil dekat Ju. Kalau kata tak bawa duit hari ni, bagi nombor telefon. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih.